Assalamualaikum. Hai, what's up guys? Welcome to my channel. Bersama hari ini Cikgu Fitri. Alright, hari ini kita akan masuk ke topik baru hari ini, iaitu topik yang agak menarik untuk kita terokai mengenai garis dan lurus. Hari ini kita akan masuk bab 8 dinamakan garis dan lurus, dan kita akan menelopori subtopik 8.11 mengenai definisi tembereng garis lurus serta definisi tembereng garis lurus, tembereng garis kongren dan juga definisi sudut kongren, dan juga 8.12 mengenai cara untuk kita mengukur panjang tembereng garis lurus dan juga saiz sudut menggunakan pembaris, protektor dan juga beberapa alatan. So, let's go. Okey kelas, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu akan beritahu kamu tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini. So, pada akhir pembelajaran kita hari ini, kamu akan mampu menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan juga kekongruenan sudut dengan betul dan tepat. Serta kamu boleh dan mampu mengukur saiz tembereng garis dan juga saiz sebuah sudut menggunakan alatan yang betul dengan tepat, dan kamu mampu menerangkan cara anggaran itu diperolehi. Sebelum kita masuk ke subtopik kita, cikgu akan buat some revision mengenai tembereng garis dan juga sudut. So, sebelum ni kamu sudah belajar apa itu tembereng garis dan juga sudut. Okey, tembereng garis. Okay, jadi tembereng garis yang kita sudah belajar sebelum ni, tembereng garis ni adalah bila cikgu ada satu garis panjang, cikgu ada satu garisannya. Okey, pada garisan tu cikgu ada titik P dan juga titik Q, titik P dan titik Q yang menghubungkan titik P dan titik Q di atas satu garisan. So, jarak pada titik P dan titik Q ni kita panggil sebagai tembereng garis. Okey, dari titik P ke titik Q kita panggil sebagai tembereng garis. Okey, bagaimana pula dengan sudut? Okey, simbol untuk sudut adalah macam ni. Okey, katakan cikgu ada dua garisan yang bertemu pada satu titik. Okey, so cikgu ada garisan A dan garisan B yang bertemu pada satu titik dekat sini. Dia bertemu. Okey, titik ni dipanggil sebagai puncak sudut. So, pada titik puncak sudut ni lah terbentuknya sudut A dan B. Okey, cikgu tambah di sini titik tengah untuk pertemuan mereka kita panggil sebagai O. Titik pertemuan mereka ataupun puncak sudut itu kita panggil sebagai O. So, macam mana kita mau cara penulisan yang betul untuk sudut A O B? Okey, so kita kena tulis, jangan lupa tulis simbol sudut. Okey, kita kena tulis A, letakkan titik puncak sudut tu di tengah-tengah penulisan A, O dan juga B. Okey, ataupun B, O dan juga A. Macam gitu. Okey, jadi kita sudah tahu tembereng garis dan juga sudut. Kita sudah refresh balik apa yang kita sudah ada sebelum ni. Cuma kita ingatkan balik, kita perkukuhkan, kita ingat balik. So, maksud tembereng garis kongren dan juga sudut kongren pula, tembereng garis yang sama panjang disebut sebagai tembereng garis kongren. So, bila cikgu ada dua garis yang sama panjangnya, kita sebut garis tersebut sebagai tembereng garis kongren. Bila cikgu ada dua tembereng garis yang sama panjangnya, kita panggil tembereng garis itu sebagai tembereng garis kongren. Macam mana pula dengan sudut? Sama juga, bila kita ada dua sudut, bila kita ada dua atau lebih sudut yang mempunyai saiz sama, so sudut-sudut itu kita sebut sebagai sudut kongruent antara satu sama lain. So, contohnya
Okey, kita dapat lihat di sini, tengok garis PQ dan garis RS ni panjangnya 4.2 cm kedua-duanya. So kita boleh sebut kedua garis ni sebagai dua tembereng garis kongruen kerana mereka mempunyai panjang yang sama iaitu 4.2 cm. So macam mana pula dengan dua sudut kongruen? Okey, kalau kita nampak di sini sudut A dan sudut B, jumlah saiz sudutnya sama-sama 48 darjah. So kita boleh sebut kedua-dua sudut ini sebagai sudut yang kongruen. Okey, kita pergi ke next slide. Sila analisis gambar di sebelah. So gambar di sebelah ni adalah melibatkan kegunaan tembereng garis kongruen dan juga sudut kongruen dalam kehidupan kita seharian sebagai seorang manusia. So sebenarnya dalam hidup ini kita banyak tengok tembereng garis dan kita banyak aplikasikan tembereng garis kongruen dan juga sudut kongruen dalam kehidupan kita. Contohnya sebuah KLCC terpacak. Siapa yang pernah pergi, alhamdulillah, dan siapa yang tidak pernah pergi, cikgu harapkan satu hari nanti kamu dapat pergi ke bangunan yang paling tinggi di Malaysia ni. So kalau kita tengok dekat gambar ni, kita dapat lihat di sini dua menara berkembar yang mempunyai tinggi yang sama terpacak dengan indahnya. So kita dapat lihat di sini dia nampak indah bila kita lihat ketinggian KLCC ini yang sama tingginya, sama panjangnya. So bila cuba kamu bayangkan bila salah satu daripada KLCC ni dia sebelah ni panjangnya lebih pendek, so dia akan kelihatan kurang sempurna berbanding jika kedua-duanya mempunyai tinggi yang sama, kan? Okey, so itulah salah satu kegunaan daripada tembereng garis kongruen dalam kehidupan seharian kita. So kegunaan yang kedua, daun pada pokok kelapa yang mempunyai tembereng garis kongruen dan sudut kongruen antara satu sama lain tersusun cantik dan kelihatan sempurna. Cuba kamu bayangkan bila terdapat satu daun pada pokok kelapa tu, dia punya sudut kongruen antara satu sama lain, dia punya jarak dan dia punya panjang daun-daun pada pokok kelapa tu tidak sama. Jadi bila macam tu ia tidak kelihatan kurang sempurna juga sebab dia macam ada cacat di situ. So ilmu sudut kongruen dan saiz sudut kongruen dan juga tembereng garis kongruen ni menunjukkan bahawa daun pada pokok kelapa ni kelihatan sempurna kerana mereka mempunyai sudut yang sama antara satu sama lain dan juga panjang tembereng garis yang sama antara satu sama lain. Okey, so kita pergi ke cara untuk kita menganggar dan mengukur. Okey, kita kena tahu kita akan menggunakan beberapa alatan untuk kita memulakan aktiviti menganggar dan mengukur. So antara alatan yang kita akan gunakan untuk mengukur tembereng garis kongruen dan juga saiz kongruen adalah protektor, pembaris dan kalau cikgu guna staples. So macam mana kita mengukur? Jom tengok tutorial yang cikgu sudah buat. Okey, macam mana kita mau anggar saiz sebuah sudut? So, kita akan menganggar saiz sebuah sudut menggunakan pengetahuan kita mengenai sudut tegak. So, mula-mula kita akan kenal pasti di mana terletaknya sudut tegak pada garisan sudut yang kita mau kira tu. Okey, macam cikgu punya soalan ni, sudut tegaknya terletak di sini. So, cikgu buatlah garis putus-putus di sini. Jangan lupa untuk letak simbol 90 darjah tu supaya kamu tahu di mana sudut 90 darjah tu terletak. So, melihat daripada garis yang cikgu buat tu, cikgu kenal pasti dan cikgu nampak sudut A tu lebih besar dan melebihi garisan sudut 90 darjah tu. So, cikgu tahulah, okey, sudut A ni lebih besar daripada 90 darjah. So, cikgu anggarkan dia tidaklah jauh sebesarnya. Jadi cikgu anggarkan 105 adalah sudut kepada A tu. 105 darjah adalah sudut yang cikgu anggarkan.
Okey, kalau tadi kita cuma menganggar, tapi matematik ni kan mau benda yang tepat. So, kali ni kita akan mengukur sebuah saiz sudut menggunakan protektor dengan tepat. Kalau kamu nampak dekat tangan ni, dengan tangan cikgu ni, ini yang merupakan protektor alat ukur bagi saiz sebuah sudut. Okey, dekat protektor ni, dia ada pusat sudut, pusat protektor, iaitu pada sudut 90 darjah tu, dekat bawah tu adalah pusat pada protektor. Dan kalau kita lihat, dekat protektor ni juga, kita ada dua skala, iaitu skala di dalam dan juga skala di luar. Dan dua-dua merupakan sama, 180 darjah semuanya. Cuma, untuk kemudahan kita, yang mana kita mau pilih, yang di bawah ataupun yang di atas bila kita mengukur saiz sudut. Okey kelas, jom kita mulakan pengukuran saiz sudut kita menggunakan protektor. So mula-mula kita pilih dulu base yang sesuai untuk kita letakkan untuk kita letakkan protektor. Kalau cikgu pilih P dengan PO, garis PO, sebab ia memudahkan cikgu. Kalau macam OQ tu lebih susah kan. Okey, so kita letak pada titik puncak sudut iaitu O untuk kita kira sudut POQ. So cikgu buatlah garisan dekat situ macam ni. Dan bila cikgu tengok skala dari kosong, cikgu dapati saiz sudut POQ adalah 144 darjah. Okey, kalau tadi kita menganggar dan mengukur saiz sudut, kali ni kita akan menganggar tembereng garis. So, bahan yang cikgu guna untuk menganggar adalah kotak staples ataupun kotak peluru stapler. Yang cikgu sudah tahu dia punya panjang iaitu 5 cm. So, gunakan benda yang kamu sudah tahu panjangnya. Okey? So, apa yang cikgu buat? Cikgu letak kotak staples tu pada garisan PQ untuk cikgu anggar panjang PQ. So, cikgu letaklah macam ni. Sebab cikgu ni orang yang sangat berhati-hati, so cikgu letak titik P dengan titik Q tu, cikgu letak titik supaya cikgu nampak apa yang cikgu mau kira sebenarnya. Okey, jom kita kira. Jom kita anggar. Okey, so dari titik P iaitu bucu staples, penggunaan bucu staples tu sampai ke hujung bucu staples tu, cikgu tahu jumlah panjangnya adalah 5 cm, mewakili panjang kotak staples tu. Okey. So, cikgu sambung lagi ke titik yang cikgu berhenti tadi sampailah titik terakhir iaitu titik Q. So, cikgu nampak dari titik yang cikgu stop tadi sampai ke titik Q tu tidak sampai daripada separuh kotak staples tu. So, cikgu anggarkan dari titik yang cikgu berhenti tu sampai ke titik Q tu, cikgu anggarkan dia punya panjang adalah 2.3 cm. Okey. So, macam mana kita mau total up ataupun kita tambah, kita kenal pasti keseluruhan anggaran jarak panjang PQ, iaitu kita tambahlah tadi yang kita dapat tu 5 cm tambah dengan 2.3 cm sama dengan 7.3 cm. Okey. Kalau yang tadi tu cuma anggaran, macam mana pula kita mau tahu panjang PQ tu dengan tepat? So, kita gunakan pembaris yang cikgu baru beli tadi. Sebab cikgu punya pembaris tadi hilang. So, cikgu beli tadi. Okey, pembaris ni kita gunakan untuk mengukur panjang PQ. So, cikgu letak dari titik P tu skala kosong sampailah ke titik Q. So, cikgu kira. Pastikan mata kamu berada berserenjang dengan skala pada pembaris tu. So, bila cikgu kira, cikgu dapati jumlah PQ, panjang PQ yang tepatnya adalah 7.1 cm.
tamat kamu melihat video tutorial cikgu, maka tamatlah sesi pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap semua bila kamu sudah habis menonton video ni, kamu mampu menentukan dan kamu mampu menerangkan dan mendefinisikan tembereng garis kongruen dan juga sudut kongruen dengan betul dan tepat. Dan kamu tahu untuk mengukur, cara untuk menganggar dan juga mengukur saiz panjang tembereng garis dan saiz sebuah sudut dengan betul dan tepat. Okey kelas, lepas kamu jawab quizzes pada link yang cikgu bagi dekat WhatsApp, jangan lupa untuk buat latihan susulan pada buku teks latihan 8.1A dan 8.1B muka surat 171 dan 172. Jawab, jangan tak jawab. Bye kelas. 'Cause I can't reach out to call you.